8 edisi 15 September, paparan utama malam ini. GST bantu jamin masa depan Malaysia. Empat direman hingga Khamis bantu siasat kes UPSR bocor. Dan warga Zimbabwe dirawat di Sarawak tidak menghidap Ebola. Bersama saya Fatil Hidayat Ghazali dan Siti Murni Abdul Aziz untuk perinciannya dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Susulan kes kebocoran kertas soalan sains dan bahasa Inggeris UPSR, seorang guru besar dan dua guru dari Pulau Pinang selain seorang ejen insuran direman hingga Khamis bagi membantu siasatan. Siasatan terhadap kesemua suspek berumur antara 30 hingga 54 tahun dibuat mengikut Seksyen 8 Kurungan 1 Akta Rahsia Rasmi USA 1972 bagi kesalahan memiliki dan mendedahkan kepada umum bahan yang dikategorikan sebagai rahsia kerajaan secara salah. Kesemua mereka ditahan untuk siasatan di lokap Ibu Pejabat Polis Putrajaya. Semalam, pihak berkuasa menahan 4 guru di Pulau Pinang dan Parit Buntar Perak dalam satu operasi khas bermula 3.30 petang dan turut merampas gadget komunikasi. Keterangan telah diambil daripada 10 individu terdiri 6 pegawai lembaga peperiksaan, seorang wartawan dan 3 guru. Berikutan kebocoran itu, kertas peperiksaan bahasa Inggeris dibatalkan setelah murid mendudukinya, manakala kertas peperiksaan sains ditangguhkan sebelum hari peperiksaan. Dalam pada itu, satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan Kementerian Pendidikan susulan isu kebocoran soalan sains dan bahasa Inggeris UPSR. Dan ini bagi memperhalusi prosedur operasi standard SOP berkaitan kertas peperiksaan itu. Jawatan kuasa tersebut akan diumumkan dalam masa terdekat. Kita mesyuarat tadi hampir 2 jam setengah lah. Memperhalusi apakah SOP baru, apakah perkara-perkara yang selalu perlu akan dilaksanakan oleh kita semua. Tubuh satu jawatan khas. Jawatan kuasa khas ini untuk memastikan memberi apakah penambahbaikan SOP yang perlu dilakukan. Sudah diputuskan atau belum? Dah apa? Sudah atau akan diputuskan? Beliau menyatakannya kepada media selepas mesyuarat khas di Putrajaya. Saya katakan tadi bahawa sejumlah 21,502 calon lepasan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM matrikulasi dan asasi mengemukakan permohonan e-rayuan selepas tawaran pertama 12 Ogos lalu. Berdasarkan permohonan tersebut, 5,328 calon berjaya ditawarkan tempat pengajian. Daripada jumlah tersebut, 2,119 calon dari aliran sains dan 3,209 pula dari aliran sastra. Secara keseluruhan, 42,795 tempat ditawarkan bagi sesi akademik 2014-2015 berbanding 41,573 pada sesi lepas. Calon yang berjaya bagi permohonan rayuan boleh membuat semakan menerusi laman web Tertera mulai jam 12.30 hari esok. Calon juga boleh menyemak dengan menghubungi talian 0388706767 atau melalui sistem pesanan khidmat ringkas SMS. Permohonan yang tidak mendapat sebarang jawapan sehingga 30 September dianggap gagal. Cukai jualan dan perkhidmatan SST tidak lagi sesuai untuk negara berekonomi pesat dan progresif seperti Malaysia. Justru, pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST tahun depan tepat pada masa dan keperluannya. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, sebagai sistem percukaian moden, GST akan mengatasi kelemahan SST sekaligus meningkatkan daya saing negara di pasaran global. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, sebagai sistem percukaian moden, GST akan mengatasi kelemahan SST sekaligus meningkatkan daya saing negara di pasaran global. Malaysia tidak boleh lagi mengekalkan pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan aliran pendapatan semasa semata-mata. We need to do is to broaden our tax base. Only 1 in 10 Malaysians pay personal income tax. Roughly about slightly more than 1.2 million people pay
personal income tax out of 28 million Malaysians. And given that approximately slightly more than 30% of the government's revenue comes from oil and gas, a resource which we know is finite, it is clear that Malaysia cannot sustain its growth and development based on current revenue streams alone. Sehubungan itu, Malaysia memerlukan sistem cukai lebih berkesan dan saksama yang akan membantu negara menjamin masa depan rakyat. Datuk Seri Najib berucap pada seminar antarabangsa GST di Ibu Negara yang bertujuan berkongsi pengalaman pelaksanaan GST oleh negara-negara yang telah melaksanakannya. Sebagai satu inisiatif penting di bawah program transformasi ekonomi, GST adalah pembaharuan strategik bertujuan memodernkan sistem cukai negara untuk menjadikannya lebih berkesan, cekap dan mesra perniagaan. Seminar antarabangsa GST 2014 menyaksikan kehadiran wakil daripada beberapa buah negara, antaranya Singapura, Indonesia dan Afrika Selatan berkongsi pengalaman berhubung perkembangan ekonomi selepas GST diimplementasikan. By fixing this environment, we hope that the fraudulent activities like that can be detected more fast. As I said in my presentation, VAT, once you register, it's like giving you a blank check. And you can just go and when you claim your inputs, you're just getting money back. So there've got to be things in place, which is like to prevent the missing, the incorrect invoices and all of that. If we use the matching invoice, we calculate that we can get back the money about 100,000 million baht into the system. Sejak mula dibuka Julai lalu, 35,998 syarikat daripada 120,000 syarikat yang disasarkan mendaftar untuk GST menjelang Disember ini sudah mendaftar. Menurut Menteri Keuangan Kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah, antara 1,400 hingga 1,600 syarikat mendaftar sehari ketika ini. Jadi bila kita buat kajian tersebut berasaskan kepada trend sekarang ni, pada hujung tahun kita boleh dapat lebih kurang 170,000 syarikat. Maknanya kalau ini berlaku, dia lebih daripada sasaran. Dan saya percaya pihak syarikat telah dapat memahami bahawa dengan sistem GST dapat memberi faedah yang lebih kepada syarikat-syarikat. Itu sebabnya syarikat begitu menggalakkan untuk mendaftar. Beliau menyatakannya selepas mengadakan pertemuan dengan ahli-ahli kelab penyokong kerajaan BNBBC di Langkawi. Dalam perkembangan lain, anggota Parti Rakyat Malaysia PRM Wong Hoi Cheng, 43 tahun, didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan menghina Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Beliau didakwa ekoran tweetnya pada 31 Ogos yang dibuat sebagai reaksi terhadap penangkapan anggota Pasukan Peronda Sukarela PPS Pulau Pinang. Wong yang juga bekerja sebagai pengurus kilang bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abdul Rashid Daud. Mengikut pertuduhan, Wong didakwa dengan sengaja mengaibkan Tan Sri Khalid dan PDRM melalui akaun Twitter yang dilakukan di restoran Mid Valley, Kuala Lumpur kira-kira pukul 2 petang 31 Ogos lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Wong juga berdepan pertuduhan pilihan menggunakan Twitter menghantar komen bersifat jelek terhadap Ketua Polis di tempat dan tarikh dan waktu yang sama mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mahkamah membenarkan Wong diikat jamin RM4,000. 27 Oktober depan ditetapkan untuk sebutan semula kes.
Hasil siasatan yang dijalankan membabitkan seorang warga Zimbabwe yang dirawat di Hospital Umum Sarawak menunjukkan pesakit tidak menghidap Ebola. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nuri Hisham Abdullah dalam satu kenyataan akhbar juga mengesahkan sehingga kini tiada kes yang disahkan menghidap Ebola di Malaysia. Pesakit itu kini dirawat sebagai jangkitan saluran pernafasan di Hospital Umum Kuching Sarawak dan pesakit berada dalam keadaan stabil. Kes berkenaan tidak mempunyai sejarah perjalanan antarabangsa dan tiada sejarah mempunyai kontak dengan pesakit Ebola dalam tempoh 21 hari sebelum pesakit mula menunjukkan gejala. Buat masa ini, Zimbabwe tidak disenaraikan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai negara yang dijangkiti Ebola. KKM bekerjasama rapat dengan semua kementerian dan agensi yang berkaitan termasuk Kementerian Pendidikan dalam kesiapsiagaan menghadapi penularan penyakit Ebola ke dalam negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyerahkan sumbangan 20.9 juta sarung tangan getah perubatan kepada 5 negara Afrika yang menghadapi penularan wabak Ebola. Majlis tersebut berlangsung di Putrajaya. Sumbangan diserahkan kepada Pesuruhjaya Tinggi Nigeria Bello Shehu Rinjim, Duta Besar Republik Guinea Dr. Alpha Diallo dan Duta Besar Republik Demokratik Kongo Francois Balomoene. Sumbangan dalam 11 kontena itu adalah inisiatif Kerajaan Malaysia dengan kerjasama sektor swasta. Republik Liberia, Republik Sierra Leone dan Republik Guinea masing-masing menerima 3 kontena sementara Republik Nigeria dan Republik Demokratik Kongo pula masing-masing menerima 1 kontena. Sumbangan Malaysia itu menunjukkan keprihatinan masyarakat Malaysia dalam memberi bantuan kepada negara-negara yang terlibat dengan penularan wabak tersebut. Tibalah ke perkembangan menjelang pilihan raya kecil di Pengkalan Kubur, Kelantan. Dan golongan belia yang merupakan 45% daripada jumlah pengundi Pengkalan Kubur kini tidak perlu berhijrah untuk mencari sumber pendapatan kerana banyak peluang pekerjaan disediakan. Dan laporannya bersama Delila hadir di tempat. Silakan. Delila. Terima kasih Hidayat dan Siti Murni. Golongan muda merangkumi hampir 45% daripada jumlah keseluruhan pengundi di DUN Pengkalan Kubur Tumpat. Kebanyakan mereka yang bekerja sendiri atau menjalankan perniagaan mengakui banyak menerima bantuan yang disalurkan oleh agensi-agensi di bawah Kerajaan Persekutuan. Bantuan yang disediakan termasuk semasa Allahyarham Datuk Nur Zahidi Omar bergelar adun Pengkalan Kubur ternyata banyak membantu mengembangkan lagi usaha yang mereka laksanakan. Untuk itu, golongan belia berharap calon yang dipilih untuk memimpin Pengkalan Kubur nanti akan meneruskan legasi pembangunan untuk mereka yang dirintis Allahyarham Datuk Nur Zahidi. Negeri kan berat benar. Tak siapa. Kena samalah. Kita kena kerajaan pusat juga baru jalan. Kalau kerajaan negeri memang tak siapa sini. Sebab orang sini tak ada kerja. Dia anak muda sini dia kerja pun kerja gitu-gitu lah sudah. Jadi orang sini kalau ada support dengan keluar pekerjaan support kerajaan buat benda-benda hak boleh jadi apa dah. Jangan semua pendapatan ke orang muda ni memang bagus lah sini. Sementara itu, calon BN Mat Razi Mat Al berjanji akan memberi perhatian sewajarnya terhadap nasib golongan belia Pengkalan Kubur jika beliau dipilih. Ini kerana mereka merupakan aset terpenting dalam melahirkan modal insan terbaik dalam membangunkan Pengkalan Kubur. InsyaAllah sekiranya Kerajaan Barisan Nasional di Pengkalan Kubur ni diberi mandat oleh pengundi-pengundi pada 25 hari bulan nanti, kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala beri kekuatan kepada hamba sebagai calon Barisan Nasional untuk meneruskan lagi apa yang ditinggalkan oleh Allahyarham Datuk Haji Nur Zahidi, insyaAllah. 24 usahawan agropreneur muda Pengkalan Kubur menerima bantuan berjumlah hampir RM300,000 bagi memajukan perniagaan berkaitan pertanian dan asas tani. Bantuan insentif in-kind contribution itu berupa kos 30% bagi setiap projek yang disertai pengusahanya.
Kebanyakan usahawan agropreneur muda Pengkalan Kubur mengusahakan ternakan lembu, kuih muih, ternakan ikan dalam sangkar serta nelayan laut dalam dengan kos keseluruhan hampir RM1 juta. Setiap mereka menerima bantuan antara RM3,000 hingga RM30,000 bergantung kepada jenis projek yang diusahakan. Majlis penyerahan dana kepada 24 peserta tersebut berlangsung di Kampung Telaga Bata oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Tajuddin Abdul Rahman. Saya sebagai Ramadan ni satu platform yang boleh membantu usahawan ke arah untuk memajukan bisnes lah. Maknanya dari segi pemasaran, dari segi pinjaman ke untuk memudahkan kita orang untuk melaksanakan perniagaan. Pasal law ni kita kuati bimbingnya ataupun kata sokongnya, kita nak sokongnya dan bimbingnya daripada pihak-pihak yang terlibat, pihak yang tertentu untuk menaikkan lagi lah taraf. 20 penduduk Pengkalan Kubur yang sebelum ini tinggal dalam rumah usang tanpa pendawaian elektrik yang sistematik kini mampu menarik nafas lega. Kesemua mereka merupakan antara 200 penerima dari seluruh negeri Kelantan yang akan dibantu memiliki rumah lebih selesa menerusi program pendawaian semula bekalan elektrik oleh TNB. Melalui program itu, kesemua penerima akan dibantu oleh TNB untuk membaik pulih rumah mereka. Mereka dikenal pasti oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang kemudiannya menyalurkan maklumat itu kepada TNB untuk dibantu. Kos baik pulih bagi setiap rumah bergantung kepada keadaan rumah tersebut. Kebanyakan mereka terdiri daripada golongan kurang upaya, ibu tunggal, warga emas dan penduduk miskin. Pelancaran projek ini disempurnakan Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Mahzir Khalid di pekarangan rumah salah seorang penerima bantuan tersebut, Abdullah Ahmad Hassan di Kampung Tebing. Bapa kepada 6 anak ini hanya bekerja sebagai pengawal keselamatan dan tidak mampu membaiki kediaman mereka. Saya rasa memang gusar lah sebab pendawaian lama ni kan kok ada apa-apa berlaku. Macam ke saya tu, hati saya tu memang tak tenang lah dari hari ke hari. Jadi buat masa sekarang ni apabila dapat bantuan daripada TNB ni, saya rasa tak using lagi lah. Setiap tahun TNB memperuntukkan RM1 juta menggunakan wang zakat syarikat utiliti negara itu bagi tanggungjawab sosialnya membantu mereka yang memerlukan. Prihatin, berhemah tapi tegas. Itu sifat dan peribadi Mat Razi Mat Ail pada perspektif guru dan murid Pondok Simpangan. Malah boleh dikatakan beliau mengabadikan sepenuh hidupnya untuk mengimarahkan pondok yang terletak di kawasan kediaman beliau itu. Wartawan Nur Yusof yang meninjau pondok yang terletak di Kampung Simpangan itu menyediakan laporan berikut. Inilah Pondok Simpangan milik Mak Razi yang beroperasi sejak 2 tahun lalu. Ia hanya terletak kira-kira 5 meter dari rumah Mak Razi yang dipanggil Ayah Haji oleh pelajarnya. Ada ketikanya 60 pelajar belajar di Pondok Simpangan, terdiri daripada anak tempatan dan selatan Thailand, berusia antara 13 hingga 15 tahun. Ia turut menyediakan tempat tinggal dengan bayaran minima, malah ada yang dikecualikan bayaran bagi yang tidak berkemampuan. Latar belakang beliau pun daripada kecil lagi dia memang berminat tentang agama, belajar pondok dan juga menuntut ilmu lah. Di mana-mana pondok yang berguru lah, di pondok-pondok yang berhampiran. Memang daripada kecil lah beliau ni suka berjubah, mengaji Quran. Dia minat nada kita, dia minat. Mengajar dia minat. Ngabudok pun dia minat. Jadi dia mana? Dia tahu semua nama-nama. Dia tahu. Dia tahu semua nama. Dia angkat ke mana? Dia macam kalau macam anak sendiri kau buat. Dia macam anak sendiri dah. Ajar macam anak sendiri. Dibantu beberapa orang guru, Mak Razi memberikan tumpuan penuh kepada pengajian anak-anak muridnya. Malah beliau sendiri menjadi tenaga pengajar utama dan tugas itu hanya diserahkan kepada pembantunya jika beliau mempunyai urusan di luar. Beliau juga memantau pencapaian mereka. Jangan laju.
yang laju kita baca dengan tajwid. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Ayah Haji juga amat disayangi murid-muridnya dan dianggap seperti bapa mereka sendiri. Yang ngajar sungguh. Tanya semua. Dia depan? Dia tanya makan ni. Ada? Ada awirui beli nasi pagi. Oh betul. Dia ambil berat lah. Sedap. Ya belajar mudah peheh. Lepas tu ya marah lah. Alih teringat ya ajar. Ya atas pergi klinik alih sakit demam. Tom pagi-pagi subuh mana dia kau? Ya gerak. Tempat dengan you tak ada cikgu Haji. Apa ni? Ayah Haji lah. Ya tegah. Orangnya baik. Ya cara budak. Okey. Ambil berat ah? Ambil apa? Ambil apa? Ambil berat. Ya Haji. Ada orang nak pakai. Ya bagi peta. Idea untuk mewujudkan pondok simpangan ini kerana mengambil inspirasi daripada Allahyarham datuknya Awam Besar yang juga merupakan guru pondok. Nur Yusof, Kampung Simpangan Pangkalan Kubur untuk TV1. Media sekali lagi kecewa apabila calon PAS Wan Rosdi Wan Ibrahim tidak dapat ditemu bual berikutan beliau dikawal ketat hampir 10 orang ketika hadir di majlis teruk jaring tengah hari tadi. Wan Rosdi hanya mampu mengangkat tangan ketika wartawan cuba mengajukan beberapa soalan selepas beliau menunaikan solat Zuhur. Media turut dimaklumkan calon tidak dibenar mengeluarkan sebarang kenyataan. Bilal Masjid Teluk Jering, Mat Juso Hassan yang mengenali calon secara peribadi turut terkejut melihat calon PAS itu dikawal ketat. Beliau juga terkejut kerana jumlah jemaah terlalu sedikit walaupun sudah dimaklumkan mengenai kunjungan calon PAS di masjidnya. Ada tahu dah, orang tahu, we tahu kau tak mulu mari. Lepas tu, tak mulu takut tak royak apa, tak tahulah. Kayaknya tak ada mari orang. Biasa ramai tak? Kita langsung dari Kompleks Perpaduan Terbuk berakhir di sini. Untuk berita seterusnya, kita kembali bersama Hidayat dan Siti Murni di Studio 3 Angkasa Puri. Ya, di Laila di Tumpat Kelantan. Terima kasih. Acara Raptai sempena sambutan Hari Malaysia di dataran Kipas Miri Sarawak kini sedang rancak berlangsung. Dan untuk perkembangan suasana di sana, kita bersama dengan Roslan Shibli di Miri. Baik, silakan Roslan. Yang tinggi di samping membuktikan juga bahawa teknologi dalam pembuatan kereta tempatan semakin maju dan Teruskan Roslan. Terima kasih rakan setugas Fatil dan Siti Murni di Studio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Berlintas langsung dari dataran Kipas Miri, persiapan sempena Hari Malaysia ke-51 yang julung kalinya diadakan di Bandaraya Pelanginan Miri. Raptai penuh sedang rancak berlangsung hari ini. Dijangka lebih 20,000 orang akan hadir menyaksikan persembahan yang dibagi dalam 4 segmen. Malaysia, di sini lahirnya sebuah cinta malam esok. Bersama saya, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Syabri Sheikh dan Menteri Perancangan dan Pengurusan Sumber Dua dan Menteri Kebudayaan Awam Sarawak Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Haliasan mengurusi bersama Jawatan Kuasa Induk sambutan Hari Malaysia ke-51 2014. Pertamanya kita bersama Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Syabri. Yang Berhormat Datuk, bagaimana Yang Berhormat Datuk Seri melihat persiapan keseluruhannya malam yang gemilang ini? Alhamdulillah, setiap kali saya datang ke Sarawak, saya terharu melihat kesungguhan, keindahan dan keceriaan rakyat Sarawak bersedia untuk sama-sama menyambut Hari Malaysia. Pada malam ini, walaupun malam ini hanyalah berbentuk latihan dan rehearsal, tetapi di dataran Kipas penuh dengan penduduk di sekitar Miri ini untuk sama-sama mengambil bahagian. Walaupun hanya untuk rehearsal, itu pun sudah penuh dan saya tak boleh bayangkan bagaimana sambutan sebenarnya
pada malam esok. Jadi saya harap orang ramai perlu datang awal-awal lagi memeriahkan dan memberikan kekuatan kepada dataran kipas ini. Terima kasih Datuk. Dan seterusnya mungkin ada komen yang buat Datuk Amar. Saya cukup bangga sekali kerana mereka mempunyai semangat yang tinggi dalam membuat persediaan awal untuk hari Malaysia besok malam. Dan ini adalah sesuatu yang kita hendak rayakan bersama. Jadi saya menyeru semua yang mereka berada di kawasan Miri ini khususnya akan datang beramai-ramai pada esok malam untuk memeriahkan lagi perayaan Hari Malaysia ini. Terima kasih Yang Hormat Datuk Seri dan Datuk Amar. Sekian dahulu kepada orang ramai yang berada di sekitar Bandaraya Miri, Berkenu, Bintulu dan rakan-rakan dari Limbang, Lawas, Sabah dan negara Brunei Darussalam datang beramai-ramai ke dataran kipas untuk menyaksikan acara yang penuh pewarna-warni malam esok. Sekian dahulu laporan saya dari dataran kipas Miri. Seterusnya kembali ke studio Angkasa Puri Kuala Lumpur bersama Fatil dan Siti Murni. Silakan. Ya, Roslan Shibli di Miri, Sarawak. Terima kasih. Kembali kepada susulan isu soalan bocor UPSR. Ia adalah sesuatu yang amat memalukan kepada negara yang sekian lama mewujudkan sistem pendidikan antara yang terbaik di dunia. Tegas di malam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, langkah akan diambil dalam masa terdekat bagi mengukuhkan sistem peperiksaan. Justru sekolah berperanan menyediakan proses dan peluang pembelajaran berkualiti dan berkesan. Ia sekaligus mengukuhkan integriti lembaga peperiksaan supaya kerjaya perguruan terus dihormati dan terpelihara. Menurut Tan Sri Muhyiddin, guru harus membuat refleksi mengenai kekuatan dan kelemahan diri, mengkaji perubahan luar serta kehendak dan nilai masyarakat yang sentiasa berubah. Era globalisasi dan dakan maklumat pada masa kini memerlukan guru menguasai lebih daripada satu bidang. Kemahiran dan ilmu yang diperolehi pada masa lalu mungkin kurang relevan atau harus ditambah dengan kemahiran terkini seperti penguasaan konsep dan aplikasi teknologi maklumat. Dan untuk itu, guru harus mencabar keupayaan diri sendiri. Beliau yang juga Menteri Pendidikan menyarankan agar para guru lebih kreatif dan inovatif memandangkan tugas para guru yang kian mencabar khusus dalam melahirkan pelajar berfikiran kritis dan kreatif. Sebagai guru yang mempunyai jati diri dan semangat patriotik tinggi adalah menjadi tanggungjawab guru memastikan identiti nasional ditekankan dalam proses penyampaian ilmu. Kontrak Ahmad Jauhari Yahya sebagai pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Penerbangan Malaysia MAS telah dilanjutkan untuk tempoh setahun. Dalam satu kenyataannya kepada Bursa Malaysia, MAS memaklumkan kontrak ini bermula 20 September 2014 sehingga 19 September 2015 dan kontrak 3 tahun Ahmad Jauhari dijadualkan tamat bulan ini. Khazanah Nasional Berhad pemegang saham utama MAS sebelum ini mengumumkan 12 pelan rancangan pemulihan syarikat tersebut dan ia termasuk penubuhan syarikat baru Newco yang memerlukan tenaga kerja seramai kira-kira 14,000 kaki tangan. Ia mewakili penurunan bersih sebanyak 30% daripada kira-kira 20,000 kaki tangannya ketika ini. MAS akan dikeluarkan daripada penyelarayan menjelang hujung 2014 diikuti pemindahan aset dan liability kepada Newco menjelang 1 Julai 2015. Kereta terbaru keluaran Pro 2 iaitu Azia bakal dilancarkan malam ini. Azia diiktiraf sebagai kenderaan cekap tenaga yang pertama di negara ini. Dan untuk perkembangannya, kita bersama Kamal Firmansyah di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Baik, silakan Kamal. Ya, Fatil Hidayat Ghazali dan Siti Murni Abdul Aziz. Saya rasa cukup berbangga sekali dan merasa bertuah kerana dapat melihat sendiri pelancaran kereta Pro 2 terbaru iaitu Pro 2 Axia yang dikatakan dan juga diiktiraf sebagai kenderaan cekap tenaga EEV yang pertama dalam negara kita. Dan secara tidak langsung ia juga membuktikan bahawa teknologi dalam pembuatan kenderaan tempatan kita semakin maju dan berkembang. Pasti ramai ingin tertanya
mengapa nama Axia dipilih. Ini kerana Axia hampir menyerupai perkataan Asia, iaitu merupakan satu langkah syarikat Pro2 untuk memperkenalkan produk kereta Pro2 Axia ke luar negara, khususnya dalam pasaran Asia. Dan perkataan X dalam nama Axia itu sendiri juga melambangkan nombor 10 dalam bahasa Roman. Ia sesuai sekali kerana Pro2 Axia merupakan model ke-10 keluaran Pro2. Baik saudara, kereta ini menggunakan kapasiti 1000 cc dan menawarkan penjimatan dengan kadar 21.6 km per liter. Dan kalau saya boleh berikan contoh di sini, dengan tangki penuh Axia, ia boleh mencapai jarak perjalanan dari Kuala Lumpur hingga ke Perlis, jarak yang cukup jauh sekali. Dan saudara, ia datang dengan 4 varian, termasuk juga edisi khas dengan 8 pilihan warna. Baik saudara, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun tiba dan akan melancarkan majlis ini sebentar sahaja lagi. Dan dijangka juga bahawa Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga akan menyerahkan 10 kunci kereta Axia kepada 10 penerima terawal ataupun pembeli terawal. Baik saudara, itu sahaja yang boleh saya kongsikan buat masa ini. Dan liputan seterusnya kita kembali bersama Fatih Hidayat Ghazali dan Siti Murni Abdul Aziz di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Kamal Firman Shah dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Terima kasih. Usaha menyuntik semangat patriotisme rakyat melalui kempen Kibarkan Jalur Gemilang nyata memberi kesan positif kepada umum. Bagi terus menyemarakkan usaha tersebut, terutama dalam kalangan generasi muda, Yayasan Perpaduan Ummah melancarkan kempen Selut Malaysia. Dan laporan lanjut bersama wartawan Alia Jasmine. Saksikan. Memandangkan golongan muda kini lebih cenderung ke arah hiburan dan acap kali menggunakan sosial media sebagai media untuk berkomunikasi dan mencari informasi, kempen ini diyakini mampu menarik lebih ramai golongan muda untuk menyertainya. Keunikan kempen ini ialah apabila atlet-atlet dan artis-artis yang terlibat menangkap gambar mereka iaitu berselfie sambil menabik hormat Jalur Gemilang, kemudian memuat naik gambar tersebut di laman Instagram ataupun Facebook mereka. Antara artis yang turut sama dalam kempen ini ialah Kaka, Nabil dan Datuk Lee Chong Wei. Generasi global hari ini, kita tak boleh suruh dia orang buat. Kita tak boleh arahkan dia. Mari sini kan, tolong ambil ni. Kita tak boleh mengarahkan dia. Kita kena bersama mereka. Kenapa saya cakap bersama mereka? Cara kita bersama mereka, kita bagi dia undi. You nak Selut Malaysia ke nak tabik Malaysia? Kan? Kita tahu dari segi bahasa, penggunaan bahasa semua, tapi kita tahu yang penting matlamatnya, yang penting maksudnya, yang penting objektifnya. Terdapat juga ruang untuk seluruh warga Malaysia menyertai kempen ini dengan memberi tabik hormat kepada Jalur Gemilang dan memuat naik gambar ke dalam laman sosial dalam ruangan Selut Malaysia dan Negaraku. Kami juga menyediakan hadiah untuk gambar yang paling kreatif. Ini bukanlah matlamat utama kami, tapi ia adalah sebagai satu insentif agar dapat menarik minat anak-anak muda. In fact, dari segi hadiah pun kita tidak menyediakan hadiah wang tunai. Kami menyediakan hadiah gadget-gadget. Pertandingan yang bermula dari 3 September hingga 16 September ini terbuka kepada semua peringkat umur. Bermatlamat menanamkan semangat cinta kepada Jalur Gemilang terhadap golongan muda. Kempen Selut Malaysia ini merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan untuk menghindari rakyat daripada melakukan perkara tidak bermoral seperti menterbalikkan Jalur Gemilang ataupun membakar bendera negara. Walaupun begitu, Salut Malaysia atau Tabik Hormat Malaysia bukan merupakan kempen semata-mata. Ia dilakukan sebagai simbolik rasa kasih sayang, hormat dan bangga terhadap Jalur Gemilang. Apa yang kita ke sana, kita nak bagi diorang sedar mengenai betapa pentingnya kita hormat kepada negara, rasa sayang kepada negara dan juga kita perlu cinta kepada negara. Diharapkan kempen ini dapat terus meningkatkan semangat patriotik di kalangan setiap insan bergelar rakyat Malaysia.
Tanah kita, negara kita. Darah perwira, jiwa merdeka. Raja pemimpin, rakyat jelata. Sulut Malaysia, negaraku merdeka. Sekian laporan dari saya, Alia Jasmine, TV1. Bungkusan berisi syabu dalam 5 kargo udara dari China dan Hong Kong dirampas. Paparan lanjut seketika nanti. Polis berjaya mengesan taktik sindiket pengedaran dadah yang dikesan kerap menggunakan kargo udara melalui syarikat perkhidmatan kurier. Ya, berikutan kejayaan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, polis merampas beberapa bungkusan kargo udara yang mengandungi dadah yang cuba diseludup masuk. Bagi tempoh seminggu mulai dari 8 September hingga 13 September lalu, sebanyak 5 buah kargo udara dari China dan Hong Kong dikesan mengandungi dadah jenis syabu dengan jumlah keseluruhan seberat 12 kg. Menurut pengarah JSJN PDRM, Datuk Nur Rashid Ibrahim, polis sedang menyiasat kemungkinan wujudnya kerjasama di antara sindiket pengedaran dadah dan syarikat perkhidmatan kurier. Dia ada penerima identified receiver mereka di negara kita. Ya. Sebelum ini kita telah lihat ada sebahagian daripada mereka rekrut student untuk digunakan sebagai penerima kepada pasal ini. Ekoran daripada itu, kita telah mengeratkan kerjasama kita dengan syarikat kurier. Taktik baru menggunakan kargo udara ini dipercayai digunakan selepas pihak berkuasa berjaya menggagalkan taktik keldai dadah yang sebelum ini digunakan secara meluas oleh sindiket pengedaran dadah antarabangsa. WeChat dan Weibo antara aplikasi telekomunikasi yang dibangunkan di China bagi memenuhi kehendak pengguna selain menepati budaya dan cara hidup masyarakatnya. Malah media di China turut mengadakan kerjasama bersepadu dengan syarikat asing dalam membangunkan peranan medianya sekaligus menangkis tanggapan negatif barat terhadap kebebasan media negara itu. Kepentingan peranan media menjadi tumpuan kerajaan China meski keperluan untuk mengawasi kandungan media sedia ada masih perlu dilakukan, lebih-lebih lagi dengan kewujudan media baru. Menurut Timbalan Dekan Fakulti Sejarah dan Kewartawanan Universiti Renmin, Profesor Chow Yun-zi, perubahan lebih telus dan terbuka sudah dilaksana terhadap penerbitan akhbar, televisyen, majalah dan internet di China. After 1978, China began to go to the way of the marketing economy. So in a marketing economy, the media is very important for everything needed to transparent. So the transparent of the information is very important for the market economy. Penggunaan internet dan aplikasi sosial media tetap dipantau bagi memastikan ia berupaya mengimbangi perkembangan sosioekonomi China selain mengambil kira faktor keselamatan negara itu. Profesor Chow menyatakannya selepas seminar peringkat tinggi pembangunan media baru Malaysia, anjuran Yayasan Keamanan dan Pembangunan China dan Universiti Renmin di Beijing yang disertai 15 petugas media Malaysia. Sukan Asia Incheon Korea Selatan semakin menghampiri dan untuk laporannya dan perkembangan sukan lain kita bersama Nurul Fatihah Abdul Hamid. Baik Fatihah, silakan dengan laporan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sukan malam ini dimulakan dengan Sukan Asia ke-17. Bagi memburu sasaran 8 pingat emas di Incheon, Malaysia menghantar kontingen seramai 421 orang. Sebahagian besar atlet dan pegawai sudah pun berada di Incheon. Malaysia menghantar kontingen seramai 421 orang terdiri daripada 280 atlet lelaki dan wanita serta pegawai urus setia dan perubatan. 195 orang daripadanya merupakan atlet elit, 3 atlet pelapis dan 82 orang lagi atlet luar program. Kontingen negara akan mengambil bahagian dalam 25 daripada 36 jenis sukan yang dipertandingkan oleh tuan rumah. Secara keseluruhannya ia akan melibatkan 136 acara, 70 bagi atlet lelaki, 63 acara bagi atlet wanita dan 3 acara campuran.
Pada Sukan Asia di Guangzhou, China 4 tahun lalu, kontingen negara berjaya membawa balik 9 pingat emas, 18 perak dan 14 gangsa. Dengan squash muncul sebagai penyumbang terbesar dengan 2 emas, 1 perak dan 2 gangsa. Pada kejohanan kali ini, Malaysia menetapkan sasaran 8 pingat emas untuk dibawa pulang. Skuad berbasikal negara berlepas ke Incheon malam tadi dengan berbekalkan semangat baru memperbaharui kejayaan dicapai 4 tahun lalu sekaligus menebus kekecewaan semasa di Sukan Commonwealth Glasgow. Antara yang berlepas malam tadi ialah pelumba pecut Azizul Hasni Awang, Fatihah Mustafa, Junpa Somnet, Muhammad Idrus Muhammad Yunus, pengurus pasukan Ashakari Abu Nur dan Ketua Jurulatih John Joseph Bisley. Pemegang rekod kebangsaan 500 meter ujian masa Fatihah Mustafa meletakkan seluruh harapan dan tenaga untuk membawa balik sekurang-kurangnya 1 pingat dari kejohanan yang akan bermula Jumaat ini di Incheon. Fatihah yang bakal beraksi dalam acara pecut, berpasukan dan kirin menduduki tempat kelima selepas mencatat masa 34.667 saat semasa di Sukan Commonwealth Glasgow lalu dan berjaya memadam rekod lama 34.898 saat miliknya sendiri. Fatihah dilihat berada dalam form terbaik untuk menyumbangkan pingat. Preparation sangat puas hati lah sekarang. Daripada kita tengok daripada Jerman GP lagi. So harap-harap ada good sign lah untuk lumba Asian Games ni. Junpa Somnet pula akan turun dalam acara pecut berpasukan dan Omnium. Terlepas peluang menyertai Sukan Asia lalu di Guangzhou atas alasan usia terlalu muda, kini beliau sudah cukup matang untuk membawa cabaran negara. Saingan memang semua memang cukup mantap lah kan, tapi saya rasa saya boleh fight lah. Boleh fight. Pelumba sensasi negara Azizul Hasni Awang dijangka mengulangi pingat emas di Guangzhou, China 4 tahun lalu. Pada kejohanan di Guangzhou, China 4 tahun lepas, skuad berbasikal menyumbang 1 emas dan 1 perak. Sementara itu, skuad rugby yang diturunkan dari kelas A kepada kelas B sedikit pun tidak menjejaskan semangat mereka untuk bersaing di Incheon. Sebaliknya mensasarkan untuk membawa pulang pingat gangsa atau sekurang-kurangnya menduduki tempat kelima terbaik. Dua kejohanan besar yang disertai sebelum ini iaitu 10 sebelah di Hong Kong dan Malaysia 7 series. Baru-baru ini akan dijadikan suntikan semangat untuk mencipta kejayaan lebih besar berbanding di Sukan Commonwealth Glasgow lalu. Kita akan cuba yang terbaik sebab kita nak buktikan sebab kita daripada kumpulan A tapi diturunkan kepada kumpulan B kerana kita punya result di Glasgow hari itu. Tapi tak apa, kita akan buktikan yang kita boleh, kita mampu bersaing di peringkat Asia. Persiapan tu kita dah buat dalam 2 minggu sebelum ni. Kita ada lagi seminggu untuk sebelum bergerak ke Incheon. So persiapan tu kita dah siap dari segi ada training untuk mental, fizikal. Kita dah train lah. Untuk coach pun akan ada siapkan training punya guide. So kita just follow. Kedua-duanya pelajar Politeknik Merlimau ini menerima insentif daripada Kementerian Pendidikan sebagai galakan untuk berjuang di Incheon. Skuad rugby akan berlepas ke Korea Selatan 27 September ini. Turut menghantar kontingen besar ialah Jepun iaitu seramai 712 atlet. Kontingen negara matahari terbit itu adalah ketiga terbesar selepas China dan tuan rumah Korea Selatan. Sebelum berlepas, kontingen Jepun diraikan dalam satu majlis khas di Tokyo yang turut dihadiri putera Akishino. Tanpa sebarang sasaran khusus, Jepun tetap berharap dapat meningkat daripada kedudukan ketiga pada kejohanan di Guangzhou lalu. Pertarungan sengit bagi merebut tempat kedua dengan musuh tradisi Korea Selatan berlaku sejak beberapa edisi lalu. Menamakan atlet angkat berat wanita Hiromi Miyake sebagai ketua kontingen dan Kaori Kawanaka sebagai pembawa bendera buat julung kalinya, ia merupakan satu pengiktirafan terhadap kemampuan atlet wanita negara itu. Pernah menjadi kuasa besar Sukan Asia sejak kejohanan di New Delhi, India pada 1951 hingga Bangkok, Thailand 1978 sebelum diambil alih oleh China. Jepun juga pernah menjadi tuan rumah pada 1958 di Tokyo dan Hiroshima 1994.
Siri akhir Liga Juara Dunia Strongman yang bakal berlangsung di Dataran Merdeka November nanti menjanjikan saingan yang lebih sengit dengan penyertaan semula juara musim lalu dari Poland, Krzysztof Radiskowski, turut mengesahkan penyertaan 15 jaguh lain. Dipilih buat kali kedua berturut-turut di mana Kuala Lumpur menjadi kalender terakhir siri kejohanan yang telah menjelajah lebih 14 buah bandaraya di seluruh dunia. Menggunakan sepenuhnya kekuatan fizikal, peserta terpaksa melalui 5 disiplin iaitu menarik truk dengan abah-abah dan tali, farmers walk dengan bebanan 300 kg, mengangkat tayar seberat 400 kg, mengangkat kereta dan mengangkat kayu berulang kali seberat 170 kg. Malaysia turut menghantar atlet yang berusia 19 tahun, Zarul Alfian. Hal ini dinyatakan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Ahmad Feza Talib dalam sidang media di Kuala Lumpur. Beralih ke rugby, penyertaan dalam kejohanan 10 sebelah kebangsaan terbuka Politeknik edisi kelima diperluaskan berikutan permintaan yang tinggi. Kejohanan yang bakal berlangsung hujung bulan ini dibahagikan kepada 3 kategori serta 1 kategori baru diperkenalkan dengan membenarkan penyertaan kelab-kelab kebangsaan. Jumlah penyertaan yang pada awalnya ditetapkan 48 pasukan bagi ketiga-tiga kategori tersebut terpaksa diperluaskan kepada 60 pasukan. Sebanyak 15 pasukan telah menyatakan persetujuan. Sementara kategori IPT 30 pasukan dan kategori kelab 15 pasukan. So secara keseluruhannya sebanyak 60 pasukan menyertai kejohanan pada kali ini. Walaupun kita difahamkan banyak lagi permohonan untuk menyertai, tapi kita hadkan pada 60 saja pada ketika ini. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media di Wisma OCM Kuala Lumpur. 3 juara kategori sekolah edisi lalu, Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail, Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor dan Sekolah Menengah Sains Selangor akan kembali berentab. Baiklah, sukan berakhir di sini dan kita kembali bersama rakan penyampai untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Nurul dengan perkembangan itu tadi. Dan untuk mengetahui apakah carian yang popular di laman maya ketika ini, kita ke segmen trend. Bersama Zairul Fahmi Khairuddin. Teruskan Zairul. Baik, terima kasih Fatil dan juga Siti Murni serta kepada anda yang sedang menonton rancangan ini. Saya Zairul Fahmi Khairuddin yang akan bersama anda dalam trend di mana saya akan berkongsi dengan anda topik carian dan perbincangan paling popular di media cyber. Awal minggu ini, trend carian paling popular di Yahoo Malaysia sedikit berbeza berbanding trend carian di mana Jumaat lepas yang tertumpu kepada penyiasatan MH17 dan apapun isunya tetap sama. Dan menduduki tempat pertama carian paling popular di Yahoo Malaysia ialah MH370 Indian Ocean. Baiklah, kita dapat lihat di sini MH370 menjadi carian paling popular susulan perkembangan terbaru usaha pencarian di Lautan Hindi di mana dapat mengesan 58 objek keras di permukaan dasar lautan berkenaan. Ya, dan namun pusat penjelaras agensi bersama Australia sedang mengenal pasti objek berkenaan dan juga menganalisis objek berkenaan apakah ianya mempunyai kaitan ataupun tidak dengan MH370. Dan rekod carian paling tinggi antara lain disebabkan pengguna media sosial mahu mendapatkan pengesahan lanjut berhubung laporan media Indonesia yang mendakwa kononnya polis Malaysia mengetahui punca pesawat itu hilang. Namun semalam Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menafikan laporan itu dan akan menghubungi rakan sejawatannya Jeneral Sutarman untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Baik saudara, carian kedua paling popular di Yahoo Malaysia pula ialah kita dapat lihat di sini Ustaz Muhammad Lotfi Arifin. Siapakah individu ini dan mengapa menjadi popular untuk carian pada ketika ini? Beliau merupakan pemimpin pejuang rakyat Malaysia di Syria dan namanya antara carian popular setelah media melaporkan Allahyarham meninggal dunia di Hospital Hatay Turki semalam. Beliau koma selama 5 hari akibat terkena serangan bom pesawat tentera Bashar al-Assad ketika cuba
memasuki medan perang. Kebocoran soalan peperiksaan UPSR mula mendapat perhatian pengguna cyber dan setakat hari ini carian di Yahoo Malaysia dengan kata carian UPSR Leak menduduki tempat yang ketiga. Apapun, kerajaan akan terus memperhalusi SOP penyediaan kertas peperiksaan UPSR bagi memastikan kebocoran tidak berulang. Siasatan masih diteruskan dan polis sudah menahan tidak kurang 6 individu, kebanyakannya guru dan seorang ejen insurans. Sewajarnya isu ini menjadi pengajaran kepada semua dan kita seharusnya sentiasa mengamalkan nilai integriti yang tinggi apabila menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Seterusnya kita lihat pencarian keempat yang paling popular, iaitu kalau kita dapat lihat di sini Ahmad Zahid Hamidi, iaitu merujuk kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Popular kerana ada kaitan dengan apa yang dicari oleh pengguna media sosial berhubung kait dengan beberapa topik yang kita perkatakan sebentar sahaja tadi. Berhubung UPSR bocor, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk menjalankan siasatan terperinci dan beliau juga ada memberi jaminan polis tidak akan melakukan cover up mana-mana individu ataupun pegawai yang terlibat. Siaran juga berkisar berhubung isu semasa lain mengenai kes hasutan, kontrak sosial dan hak-hak orang Melayu. Dari laman Yahoo Malaysia dan kini kita akan beralih untuk ke YouTube. Kita melihat, kita tinjau apa yang menjadi tumpuan pada YouTube kali ini. Trend pada Jumaat lepas kami paparkan kepada anda video terbitan Malay Mail Online yang menjadi viral dan dikongsi hampir 1.5 juta pengguna dengan tajuknya iaitu Malaysia Racist. Dan kalau nak tahu jawapannya, anda boleh tonton semula video berkenaan. Tapi trend hari ini pula, kami kongsikan kepada anda satu lagi video yang turut dimuat naik dan dikongsi bersama pengguna laman sosial Facebook, di mana video ini memaparkan seorang wanita separuh usia berang dengan tindakan seorang gadis yang berpakaian menjolok mata di halayak ramai. Lihat, kita saksikan video ini. So you better wear your clothes properly. I'm warning you, okay? This is not proper dressing. Is that clear? Kita ambil satu sudut yang positif di mana tindakan wanita berkenaan harus diteladani oleh generasi sekarang kerana generasi sekarang adalah penentu masa depan negara dan yang tua perlu menegur yang muda. Persoalannya, tidak ramai yang berani bertindak demikian. Dan setakat ini sahaja pertemuan kita dalam segmen Trend. InsyaAllah kita jumpa lagi pada Jumaat ini. Zarul, terima kasih. Paparan trend itu mengakhiri Nasional 8 edisi 15 September. Terima kasih kerana setia bersama kami.